Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di USTP PPD Hulu Perak. Lama tak bersiaran kan? Okey. Baik, sebelum tu kita mulakan dulu dengan umum kita Al-Fatihah. Baik, terima kasih semuanya kerana pada sama-sama dengan kami lah. Pada saya pada petang ini. Sebenarnya dah lama sangat-sangat tak online, tidak bersama-sama dengan anda semua. Terima kasih kerana masih lagi menunggu dan menunggu. Tapi hari ini insyaAllah kita akan adakan satu bengkel lah ataupun taklimat ataupun perkongsian mengenai kuasai Google Sheet 10 formula asas yang menjimatkan masa anda. Okey. Baik, sebelum saya teruskan kepada saya bagi floor ni pada Cikgu Razif, ceramah kita pada hari ini. Jadi saya nak buat sedikit housekeeping, iaitu yang pertama iaitu kejap lagi dalam 10 ke 15 minit lagi saya akan bagi link kehadiran pada hari ini dan akan dapat SPL KPM lah. Saya akan daftarkan pada SPL KPM ya. Sekejap lagi dalam 10 ke 15 minit lagi lah. Nanti ada saya akan pinkan di ruang chat di dalam YouTube kita lah ya, dalam channel. Okey, jadi saya nak kenalkan Cikgu Razif. Ya, Cikgu Razif ni rakan saya di USTP di PPD Kinta Selatan. Jadi program kami adalah kolaboratif antara USTP, USCP, daerah Hulu Perak dan juga daerah kita Selatan lah di negeri Perak. Okey. Baik, nak kenalkan diri Cikgu Razif, saya teruskanlah pada Cikgu Razif sendirilah kenalkan diri. Macam mana? Okey, selain daripada Cikgu Razif ialah rakan USTP, beliau juga ialah rakan GCT saya lah, Google Certified Trainer. Okey, saya teruskan kepada Cikgu Razif, silakan. Terima kasih kepada Cikgu Anis, rakan saya daripada PPD Hulu Perak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini di atas talian, ya, baik daripada PPD Hulu Perak, daripada PPD Kinta Selatan, ataupun daripada JPN Perak, ataupun dia semua sekali lah yang berada di talian, sama ada anda pendidik ataupun anda bukan seorang pendidik tapi berminat untuk mengetahui lah. Okay, jadi sedikitlah mengenai pengenalan daripada saya. Saya Dr. Muhammad Azim Ibrahim daripada PPD Kinta Selatan. Sebelum ni bertugas di sekolah selama lebih kurang 14 tahun lah, 14-15 tahun baru berpindah ke PPD Kinta Selatan lah. Okay, jadi pengalaman tu taklah banyak sangat pun, sikit je, tapi bolehlah sikit-sikit kalau nak kongsi kan. Dan seperti yang Cikgu Anis beritahu, kami berdua adalah GCT di bawah EDD lah. Ya, jadi di sini pun kami pun bolehlah katakan boleh promote lah dan nak mengajak lagi guru-guru yang dalam talian ni untuk bersama-sama mengambil persicilan yang ada ya, seperti yang mana warga pendidik tahu ya, dalam di Lembah sendiri ada ditawarkan dengan GCT level 1 dan level 2 secara percuma. Dan ambillah peluang tu ya. Lebih lagi apabila dasar pendidikan digital dilancarkan pada tahun lepas pada bulan 11, yang kita nak mentransformasi lah sekolah tu menjadi sekolah digital yang mana dia holistik lah, daripada pendidik, daripada pentadbir, guru, murid, konten ya, dan kolaborasi dengan pihak-pihak berkepentingan lah. Jadi sebelum kita nak mewar-warkan pada sekolah untuk mengambil persediaan tu, kita ambil dulu. Kita ambil dulu baru kita tahu kan, baru kita boleh cerita. Okey, itu sedikit dari saya. Okey, jadi boleh saya teruskan ke dengan sisi pada petang ni, Cikgu Anis? Apa Cikgu Razif? Sorry. Apa dia? Boleh ke teruskan sesi perkongsian kita? Okey, boleh. Okey, kalau saya clear kalau clear kan je bagi tahu ya. Okey. Jadi boleh je kita teruskan. tak clear ke apa kan. Okey. Okey. Ini sekejap sorry. Dahaga pula. Okey, sementara kan Cikgu Razif tengah tu, jadi siapa-siapa yang boleh beritahulah tak clear ke, tak apa ke. Kalau kata tak nampak clear, tak berapa clear, boleh tukar di setting di YouTube. Cikgu-cikgu lah di sini sebab kadang-kadang setting YouTube tu yang tak pernah nampak juga tu. Okey. Baik.
Terima kasih cikgu daripada rantau. Jauh ni Razif. Kita ada 561 sedang menonton. Terima kasih semua. Oh, terima kasih lah. Saya pun lama tak bersiaran dah. Kali akhir bersiaran masih di sekolah lagi. Tahun Oh, 2021. Itu time tu baru siaran. Dah hebat. masuk PD tak ada nak bersiaran. Jadi Alhamdulillah ada kesempatan pada petang ini. Okay, jadi topik yang saya akan kongsikan pada rakan-rakan semua ialah mengenai Google Sheet, ya. Dan sebenarnya Google Sheet ni dia banyak, dia punya formula tu beribu-ribu. Macam Cik Wani pun tahu kan, dan rakan semua tahu terlalu banyak, dia unlimited lah. Jadi saya kongsikan apa yang buat formula-formula yang saya gunakan yang saya rasa membantu. Jadi anda kata cikgu tak rasa ada membantu cikgu, saya minta maaf lah. Ya. Mungkin cikgu rasa formula saya itu tidak membantu cikgu, minta maaf. Ini apa yang saya rasa saya guna, saya rasa dapat membantu. Dan kalau ada masa kalau di masa-masa yang akan datang, kita akan cuba untuk arrangekan untuk sesi kedua ketiga lah. Sebab masa yang sejam tu saya tak sempat nak kongsikan banyak. Okay. Jadi saya ada sediakan bahan. Saya ada bagi link pada Cikgu Anis, dan warga yang ada pada cikgu-cikgu ada pada sesi ini boleh download, boleh klik pada pautan yang nanti Cikgu Anis akan share. Kemudian cikgu make copy, itu cikgu punya nota, cikgu boleh gunakan, ada dummy data, ada formula tersebut, nanti cikgu boleh gunakan. Jadi kita akan go through apa yang bahan yang saya kongsikan tersebut. Okay. Okey, nampak saya punya skrin Cikgu nampak Ya nampak. Okey. Saya letakkan bahan tu dekat tu. Dekat chat tu. Okey, baik. Cikgu Anda letakkan bahan. Jadi cikgu-cikgu yang ada di talian sekarang ni bolehlah lihat dah. Okey, jadi pada petang ini kita akan go through beberapa formula yang saya dah pecahkan. Saya dah pecahkan daripada kepada 12 formula. Jadi sebenarnya 10, tapi ada tambahlah kalau tak sempat nanti kita akan buat semula, ataupun saya akan susuli dengan video kemudian. Saya akan rakam dan semua saya akan bagi pada Cikgu Anis untuk share. Okey. Jadi yang pertama sekali kita akan lihat kepada fungsi sum. Fungsi sum ni atau jumlah. Okey. Dan sebelum tu okey. Kita lihat ini ada jenis dia math, formula dia sum. Okey. Kemudian syntax ni dia punya bentuk formal bentuk formal. Okey. Jadi cikgu klik pada link tu, dia akan buka kepada satu lagi paparan, ya. Cikgu Razif, boleh besarkan sikit tak paparan? Okey, boleh. Sekejap sebab dia macam dia kanan buka ni paparan. kosong kan. Okey, sekejap Sorry bagi nampak sikit semua. Mungkin ada yang guna phone ke, tak nampak tak perasan sangat. Baik. Okey, kejap Okey. Okey, tak apa. Okey. Jadi kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama sekali kita lihat kepada ini okey. Sum and average Saya sekalikan lah sum and average. Okey. Besar sikit, Jadi Wazif. Besarkan sikit. besar sikit Baik. Dia punya apa? Okey. Thank you. Okay. So ini yang kita kita akan go through yang pertama. Okey. Sedikitlah tentang ini interface Google Sheet yang terkini lah. Jadi sebenarnya formula banyaknya yang browser yang ada atas simbol-simbol ni pun dah banyak dah boleh membantu cikgu dalam menyelesaikan kerja cikgu kan. Ada file, ada semua kat sini lah ada. Jadi cikgu boleh manfaatkan formula simbol-simbol yang ada di atas ni, dan juga ditambahkan dengan formula yang saya akan kongsikan ni, insya-Allah dia akan memudahkan kerja cikgu lah. Okey. So yang pertama sekali ini dah katakanlah cikgu ada data mengenai nama murid dan juga dan juga dia punya aktiviti semua kan. Jadi okey, sebelum tu okey. Kalau anda kata cikgu nak buat nombor dan cikgu nak nomborkan. Okey, kalau sebelum cikgu nomborkan tengah 1, 2, 3 kan. Okey, jadi apa kata cikgu ubah start dari ni, cikgu ambil formula ni itu
Saya tunjuk situasi dia. Okey. Sekejap Okey. Okey kan, anda kata sebenarnya cikgu menubuhkan 1, kemudian 2, 3, 4, 5 kan, ataupun cikgu tarik seret lepas itu kan. Okey, so okey, ini betul dah, cumanya anda kata cikgu nak delete satu row kan. Row contohnya cikgu delete dulu tu, okey, nombor tu dah susah, dah salah kan. Turutannya 1, 2, 3, 4, 6 kan. Okey, so cikgu ubah ya. Okey, contoh ni saya buat ni ya. Okey, so benda senang je ya. Cikgu sama dengan ya, sama dengan okey, cikgu tekan perkataan row row, kemudian cikgu tekan tab to accept tab to accept, kemudian cikgu pergi kepada refer, kita refer reference dia kepada sel di sebelah dia. Sel mana-mana pun tak apa, tapi kita ambil sel B lah sebab kita nak nombor tu di sel A, di row kolom A, kita ambil reference B. Okey, kemudian kita tengok B ni di mana? B ni B2 kan. So dia row yang kedua, so tolak 1. Tolak 1. Ya, so 1. Kemudian dia cikgu tambah dia double klik pun boleh, dah ada lah. Okay, jadi anda kata cikgu nak padam row ini, okay. Kemudian cikgu delete, kita tengok dia terus populate. Dia terus populate balik 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tak ada dah nombor yang dah akan jadi miss. Tak ada nombor tu tak akan jadi miss Okay, contoh cikgu cikgu tengok band Miller saya delete row band Miller ni. Okay. Jadi 5, 6 dia tak ada hilang lah, tak ada just ada skip. Okay. So itu kira formula kita yang pertama lah. Okey, yang kedua, kita lihat kepada total Kalau cari telefon laju cuba beritahu saya akan slowkan. Tak dengar. Tak dengar soal ni Tak dengar. Okey. Kalau saya terlampau laju cikgu beritahu, kalau saya terlampau slow pun cikgu beritahu lah. Saya boleh cepatkan. Okey. So yang pertama kita nak belajar tentang sum. Okey, sum summation Okey. Sebab saya ada nampak rakan-rakan yang dia menambah, dia macam mana tahu dia tekan sel ini, okey, dia tambah, dia dah okey tambah, okey, dia tak mudah. Kadang-kadang sekarang ni dia ada cadangan ni tahu cikgu, mudah lah sekarang ni. Dia ada suggestion dan begini. Tapi tak apalah. Kadang-kadang saya lihat ada rakan-rakan kita yang tambah dia tekan ni, kemudian tambah 2, kemudian tambah kepada yang ketiga, kemudian tekan enter. So, sekarang ni dia ada autofill, memang dah banyak membantu dah. Tapi kita belajar lah dia punya gist dia punya action ni. Okay. So, kalau cikgu buat gambar begini kan, jadi benda ni tak dynamic cikgu. Tak dynamic. Maksudnya, dia kalau cikgu buat perubahan nanti, dia akan cikgu kena tengok kepada dia punya formula semula lah. Dia tak dynamic kan. Okay. So, apa yang perlu kita buat, kita ubah sikit je. Jadi, kita buat macam mana? Kita buat sama dengan kita suggestion dia nak cikgu nak follow pun tak apa, tak nak follow pun tak apa. Ulang. Okay, summation. Okay. Tekan tab. Summation. Okay. Tab. Okay. So dia nyatakan value apa yang cikgu beri dia value 1. Ini dia punya tu lah syntax dia. Kalau cikgu tekan, kalau dia expand dia, cikgu nampak lah penggunaan dia. Kan? Kalau tekan learn more, dia akan buka satu tab yang lain, dia akan terangkan lebih lanjut lah tentang summation tu. Okay. Kemudian apa yang cikgu buat, cikgu hanya klik seret pada row yang cikgu nak dikira tu. Activity 1 pada activity 3. Okay. Kemudian cikgu lepas. Kemudian sama ada cikgu, kalau rajin cikgu buatlah dia punya penutup tu, bracket tu. Kalau tak pun tak apa. Saya tekan enter. Okay. So dia ada autofill kat sini. Kalau cikgu nak terima, tekan right. Kalau cikgu tak nak, tekan pangkah kan. Okay. Kali ni kita tekan pangkah. Okay. So ini dah siap lah. Ya. Cikgu nak buat untuk yang lain. Kan. Okay. Ramai yang kata dia drag, tarik je. Okay. Tarik. Okay. Okay. Jadi bila tarik tu, kita tengok problem dia. So, lihat ini reference dia di sel tu. Ya. Okay. Kalau di sini, ni okey lah. Kalau ni okey. Kalau dia ada keadaan tu, dia tak follow kan. Okay. So, macam ni Okay, so, sama ada kita tarik ni pun boleh.
Okey. Okey. Boleh nampak Alright. Alright. So kita jadilah. Okey. Kadang-kadang kan, kadang-kadang kalau kita nanti nak reference dia tu kan, kalau kita tak nak bagi dia macam mana cakap kalau if macam nampak lah. Okey. Sel tu dia dalam row yang sama kan. Saya suka kalau depan tu saya letak tanda dollar, sign dollar tu macam kita lock dia Ha. Okey. Ada yang cakap saya laju kan. Okey. Saya suka tanda simbol dollar tu. Dollar tu tekan F4 F4 tekan sekali. Ini maksudnya dia akan lock sel dengan row tu. Maksudnya dia akan lock D2 dan F2. Jadi cikgu tekan sekali lagi, kita lock dia punya huruf je. Dia punya kolom 6 kolom je. Okey. So gitu. Saya suka amalkan gitu supaya dia bersusun lah. Dia itu lebih kepada istilah absolute reference dengan relative reference okey jadi okey lebih kemaslah kita punya kerja nanti alright, so kita buat sekali lagi. Okey, so kat sini kalau begini maksudnya dia akan turun row tu cantik dan dia akan pegang D tu, dia akan lock D tu sama ada kita seret pun boleh sama ada kita seret pun boleh ataupun kita double click je kat handler bawah ni yang besar tu yang boleh. Okey. Itu summation. Okey. Kalau cikgu nak cantik lagi lah. Okay. Nak masukkan array formula pun boleh. Tapi nanti dalam formula kita yang seterusnya nanti Okey. Sama juga dengan average participation. Okey, average tadi total tu jumlah jumlah kita ambil ni. Okey. Anda kata cikgu nak jumlah di bawah tu pun boleh juga. Tadi kita ambil jumlah setiap murid kan berdasarkan aktiviti 1, 2, 3. Tadi sekarang ni kita nak kira jumlah maka semua murid berdasarkan aktiviti 1. Boleh Okey. So kita sama dengan okey. Summation juga. Tab. Dia kira dia kira kat sini kan. Okey. So settle lah. Okey. So kalau nak kemas lagi saya suka letak beginilah dollar sign tu. Okey. Okey. Saya tadi katakan ada beza kan. Ini saya ke bawah kan. Okey. Alright. Kita tarik bawah. Ini semua pembelian tambahan-tambahan je cikgu. Nanti cikgu beri refer kemudian Okey. So center kan. Right. So anda kata kita nak cari ini jumlah kan, total kan. Kita kata kita total. Okey. Okey. Jadi kalau kita ini anda kata kita total kan okey. So 95. So kalau kita nak buat yang seterusnya pun boleh, kita boleh tarik je. Tarik je dia akan kira terus kita perlu nak ulang balik. Okey. So kemudian tadi macam cakap tadi saya suka housekeeping, saya suka kemaskan dengan letak dollar sign Dollar sign tu di depan huruf supaya dia follow row tu cantik lah. Alright. Okey. So apa yang saya masukkan tadi dengan kalau tak ada dollar sign je, cuba lihat sini Okey. Di sini kalau anda kata saya seret ke bawah lagi kan. Okey. Kita lihat Kita lihat dia tengok dia dah reference sel yang sekali lagi dia dah kita lihat pada row dia. Okey. Saya tekan Cikgu lihat dia dah reference sel yang ke bawah. Nampak juga Tadi yang atas tu dia reference sel ni kan. E2 sampai E21. Kan? Satu. Okey. Tapi bila kita tak ada dollar sign tu, kita lock dia punya kolom tu, dia baca daripada row mana cikgu? Row daripada, nampak dia turun dah. Dia baca daripada row yang ketiga. Nampak dia baca row ketiga. Nampak tak dia punya ruang ni dah turun satu petak ke bawah kan. Itu sebab saya gunakan dollar sign tu. Sebab kita boleh lock dia punya sebab pengiraan tu. Macam ni saya dah lock kan. Anda kata
saya tarik ke bawah, dia kan ni pun tak ini sebab ini sebab dia dah baca low line dah. Kita tak baca dia, kita tak lock dia bersatu kan. So kalau kita nak tetap sama, kita lock semua dia. Okay. Alright. So kita turun pun sama juga. Itu beza dia. Itu beza dia antara kita lock dengan tak lock ya. Dia punya reference dia. Dia berkaitan dengan reference lah. Ada kalanya kita perlu lock kita punya reference tu supaya dia setiap masa dia akan reference kepada sel yang sama. Itu kita perlu lock macam ni lah. Ya. Ada masa yang kita perlu yang kita tak perlu, kita tak payah buat lah. Kita sesuai kita. Ya. Okey. Cikgu, itu untuk sum dan average. Okey, jadi average tadi pun sama. Kalau kita nak kira average, kan average kita 1, 2, 3 patah, dia dah keluar dah. Okay, average. So kita tarik. Okay, kemudian kalau macam ni tadi, kalau kita dah tak nak apa bracket tu kita tak nak tekan pun apa, kita tekan enter terus. Okay, ya. Alright. So di sini cikgu nak kurangkan dia punya nombor tempat puluhan tu boleh cikgu tekan ni saja. Simbol boleh juga, tapi kita guna apa yang ada dulu. Okey. So kat sini dah siap dah average, ya. Kita nak pastikan dia cantik. Saya suka lock dia punya sel lah. Dia punya huruf. Okey. Kemudian selesai, ya. Okey. Cikgu boleh tekan ni. Okey. Ataupun cikgu nak dia automatic, cikgu boleh tekan tu array formula lah. Array formula. Okey. So, okey. Boleh. Ni satu tak guna array formula pun tak apa sebab dia reference row kan. Okey. So tak apa. Kita terus sini lah. Array formula kan sekali saya tunjuk. Okey. So ini dua total dengan average. Ya. So lepas ni cikgu tak perlulah guna yang cikgu refer satu sel tambah ya. Dia tak dynamic lah. Okey. Tu yang ini sebagai itulah cikgu tambah cikgu lah ya. Ini cikgu sesuaikan nanti dalam keadaan dalam situasi cikgu nanti. Alright. So kita dah selesai yang pertama. Okay. Yang pertama kita dah selesai. Okay. Cikgu Anis tolong upkan share screen tu Okay. Jadi kita selesaikan yang pertama. Yang pertama satu kita selesai. Okay. Kita pergi yang kedua. Kedua ni dia punya tag dia text dan formula dia concatenate concatenate. Kalau salah minta maaf sebutan saya tu. Okay, concatenate ni salah satu je lah. Kita boleh guna join boleh, kita boleh guna ampersand tanda ampersand pun boleh untuk kita join kan. Cuma saya gunakan concatenate ni, saya nampak dia paling senang lah. Saya cikgu nak guna join ataupun ampersand pun boleh juga, tak ada masalah. Alright. Jadi kita akan terus saya akan share untuk concatenate pula. Ya. Kalau cikgu ada soalan nanti, cikgu boleh tanya. Okey. Jadi ini concatenate. Ya. Alright. Concatenate Okey. So, andai kata cikgu perlu menggabungkan value di dalam beberapa sel kan, katakanlah cikgu perlu gabungkan. Biasanya kalau cikgu nak buat QR code kan, cikgu perlu bergabungkan ke semua data dalam satu sel, kemudian boleh generate. QR code pun boleh, saya boleh bagi tahu, tapi kalau tak sempat kita buat sesi lain lah. Okay. Ada kata cikgu nak gabungkan kat sini, tak sedap lah kan. Kita gabungkan pupils name, pupils name. Minta maaf juga, saya punya data semua murid-murid antarabangsa ini semua
cikgu boleh generate menggunakan apa Google Bard. Dulu Bard sekarang Gemini Ini semua daripada Gemini. Sekali lagi saya boleh tunjukkan kalau ada tempat kita boleh banyak-banyak kita boleh create daripada Gemini Okey, Gemini Gemini ke Gemini Okey. So katakan kita nak menggabungkan nama murid dan kelas. Kan? Jadi apa yang kita perlu buat? Kita tekan kat sini kan? Okey. Kita tekan okey dah sikit dah ada dulu. Kan? Okey. So kita lihat kepada banyak sinteks dia. Okey. String 1 dan string 2. Okey. Jadi kalau kau nampak kalau yang dalam kalau yang tidak ada tanda apa ni tanda handler yang kotak ni yang sini apa nama dia lupa lah. Okey. Maksudnya benda tu wajib. Macam ni kan. String 1 ni dia tak ada apa pembuka dan benda kata yang kotak tu maksudnya wajib. Kalau yang ada ni maksudnya dia optional sahaja. Okey. So kita boleh gabungkan, kita tekan mana string tu merujuk pada nilai yang kita gabungkan. Okey. Sorry. Okey, string 1 kita sini. Okey. Kemudian kita koma sebab tempat koma string 2 sini. Okey, kemudian kita tutup. Dah settle. Okey. Okey. Sekali lagi kalau kita buat tekan klik. Okey. Dia kata cikgu nak jauhkan jauhkan cikgu buat apa? Okey. Cikgu buka buka dalam kata tu cikgu jarakkan. Nampak ni? Jarak. Gitu. Boleh buat tu yang lain tu. Okey. Boleh cikgu jarakkan ni jarakkan. Dan nak lagi jauh jarak lagi lah. Jarakkan. Okey. Itu kalau kita guna concatenate Anda kata kita nak menggabungkan beberapa nilai dalam satu sel Alright. Faham juga? Okey. Itu untuk concatenate settle Okey. So kita pergi kepada formula kita yang ketiga dan ketiga. Okey. Keempat ni dia logik dia punya type logik. Okey. If dan if IFS bezanya if tu satu condition, if tu banyak condition. Okey, kita lihat kepada contoh. If ni pun formula yang agak popular lah di kalangan guru-guru banyak kita kena buat if. Sebab if ni kita saring berdasarkan kepada beberapa syarat lah. Okey. So katakan saya ada data sebegini ada murid ada grade ni tahun lah kan tapi tahun 10 okey grade ni untuk yang berada di US kan okey aktiviti 1 aktiviti 2 aktiviti 3 dan total points okey ada banyak kat sini okey kemudian sekejap saya buat sini lupa pula alright okey so So, itu lupa saya buat berapa ni. 192, 120, kosong. Okey. Alright. Okey. Anda kata cikgu nak cari data berdasarkan kepada berapa syarat. Okey. So, ni kita ini cikgu boleh reference kemudian. Okey. Alright. So, saya nak yang pertama sekali, saya nak cari murid mana yang dalam aktiviti 1 dia dapat yes. Maksudnya dia betul lah. Dia betul dan saya nak bagi yang betul, saya nak bagi 2 mata percuma. 2 mata tambahan lah. Syarat dia okey Nak cari satu yang siapa yang yes, saya nak bagi dia 2 mata tambahan. Okey, apa yang kita buat? Jadi
Kita buat macam mana? Okey, kat sini ya. Okey, kita letak ya. Okey, pertama kali. Okey, kita buat sama. Alright. Kita mula daripada awal Mula awal Okey. So, kita potong error dulu. Array dulu. Okey. So, ya. Jadi, if ni, kita lihat if, dia kata, apa logical expression dia? Apa value if true, value if false. Dia mesti ada value logical expression, value if true, value if false. Okay. So, logical expression tu menunjukkan kepada apa yang cikgu nak carilah. Apa yang cikgu nak cari. Kemudian, kemudian apa yang kalau betul, apa yang cikgu buat, dan kalau salah, apa yang cikgu buat. Okay. So, dalam contoh ni, saya nak lihat, adakah untuk aktiviti ni, kalau murid tu dapat yes, saya bagi 2 maksudnya dia cari mana ni filter dia. If maksudnya dia cari mana yes, kalau dia tepat dia bagi 2. Kalau tak dia bagi kosong lah. Okey. So kita dah buat ni, kita tekan enter. Okey. So kita nampak 2 di sini Okey. Nak cantik saya buat di sebelah lah di sebelah je senang. Alright. Saya buat sebelah sini Saya ubah benda ni. Okey. Di sebelah sini. Okey. Di sini. Alright. Okey. So, kita dapat lihatlah. Murid ini dia betul. Dia dapat 2 lah. Betul lah kan? Syarat kita tadi kan? Kita bagi dia points lah. Extra points. Okey. So, kita nak cari seterusnya. Kosong. Betul lah kan? Pasal dia sifar. Sifar nampak je Okey. Kemudian bundu balik. Okey. So, ini pun boleh. Cara macam ni pun boleh. Okey. Anda kata cikgu berhadapan dengan data yang banyak kan? Data yang banyak. Kalau cikgu nak tarik tu pun kadang-kadang kita banyak sangat lebih klik lah. Kita tarik terlebih lah kan? Banyak risiko dia. Dia berhadapan dengan data yang banyak ni. Kalau macam ni sikit-sikit dalam sebelah lah. Okey. So, itu yang saya suka kita menggunakan array formula untuk kita memudahkan kerja kita lah, otomasi jugalah Okey. So kat sini kan kita adjustkan ni, kita tweak sikit Okey. So kita nak dia refer dia sel C2 C2. C2 mula C2 C2. Okey. Kita buat macam ni C2. Kita tahu kita tekan titik bertindih. Kita lihat kepada akhirnya di mana? C21. C21. Alright, itu. Kalau data tuan-tuan dan perempuan lagi banyak, kita open up C2 sampai C. Kita bagi limit. Tapi kalau yang macam ni, dia bawah ni dia limit, saya takut dia akan ganggu. Saya bagi satu limit lah. Kalau tak nak limit pun tak apa. Okay. So, kita tekan enter. Okay. Tak jadi lagi. Patutnya dia boleh lah kira kan. Okay. Kat sini kan kalau cikgu pasal kalau kita tak guna, kita tak lock dia punya reference tadi kan. Kita tak lock absolute kan. Kita boleh lihat terus kita tarik bawah kan. Okay. Kita boleh lihat yang kedua ni, dia refer kat mana? Dia refer sel yang bawah dah. Dah salah kan? Tu saya cakap lihat tadi, kita kena lock lah. Macam ni kan. Dia refer sel mana yang sel bawah dia. So dah kurang lah, dah tak betul kita punya analisis nanti. So apa yang kita buat, kita lock kat sini Kalau untuk ini kita sebab kita dah tahu had kan, had mula akhir dia, kita boleh terus select kan, kita boleh lock dua-dua. Sel pun boleh lock column dengan lock row dia. Okey. Kita tekan enter. Okey, kat sini kalau cikgu kan okey. Dia punya reference pun tak lari. Okey, kalau cikgu klik bawah sikit pun reference tak lari lagi. Dia akan pilih yang sama juga. Okey. So kat sini kan, ini tadi pun boleh, kalau cikgu nak tarik pun boleh. Tapi saya nak ajar segi tu lah. Kita buat array formula.
Formula tu maksudnya cikgu klik je. Cikgu klik sekali dia dah kira semua dah. Array formula. Okay, array formula cikgu type, kemudian cikgu buat pembuka kurungan akhir dan kurungan awal dan kurungan akhir. Tengok dah kira semua dah. Settle. Ni tengok ini otomasi lah kita boleh cepatkan kita punya kerja lah. Ya, tinggal je satu formula je kita dah semua dah. Alright. Dah cikgu Itu untuk if lah, if. Ya. Okay, so kita beralih lah kepada if yang banyak tu. Okay. Jadi saya ubah di sini. Ya. Tolak sebelah kanan. Okay, ini kita. Right. Okay, reference dia salah lah. Reference dia dah lari lah sebab tadi saya kat sini kan. Okay, saya tak lock pun awak. Kalau saya tak lock, daripada lari lah. Okay, tak apa. Kita try. Okay. So, ini reference G2 je. Boleh? Okay. Ya, ada. Saya terlampau laju je kan. Sorry saya tak tengok apa komen dalam tu, dalam YouTube. Kalau saya ada terlampau laju kan. Okay, minta maaf juga Okay. Laju sangat Okay. So ini kita nak melihat if yang banyak tu. Banyak syarat. Okay. Ya. So situasi sekarang Situasi sekarang saya nak bagi extra point jugalah. Banyaknya extra point ni. Okay. Bagi warna sikit. Okay. Katakan saya nak kata syarat ni saya dah buat preset lah syarat kan. Anda kata daripada ketiga aktiviti tu anda kata murid tu dapat 2 dah lebih besar, saya bagi 3 poin lah, 3 poin tambahan supaya dia orang punya markah dia tinggi lah. Okay. Dan anda kata murid tu hanya 1 markah, saya bagi 2. Kemudian anda kata murid tu tak dapat markah apa-apa, maka dia kosong. Okay. Alright. So kita bermula daripada kita buka ni, kita tak nak guna formula lagi. Okay. Alright. Okay. Kita lihat daripada if tu, kita tekan formula start tu, turn on. Okay. Nampak Okay. Dia bagi tahu dia if tu dia ada condition 1, apa value dia. Condition 2, apa value dia. Okay. So maksudnya dia untuk banyak keadaan lah, untuk banyak syarat Macam kat sini kita ada 3 syarat. 3 syarat Okay. So dia saya ulang balik ini syarat ni cuba boleh ubah lah. Kita refer pada total point tu. Total point murid kalau okay, kemudian G2 G21 tu kat mana? Kat sini lah total points dia. Ini total points dia. Okay. Boleh juga kalau anda kata cikgu punya markah row tu data banyak, cikgu buka dia punya had dia di G saja. Maksudnya dia ambil semua data yang pada kolom G lah. Tapi untuk contoh ni saya buatlah bahas supaya kita faham sikit kan. Kita dah faham nanti kita boleh buat macam-macam. Okay. So ini dia punya dia punya condition yang 1. Andai dipenuhi condition ini, dia akan bagi 3. So dia dah siap-siap dah. Kalau cikgu saya edit kat sini kan, dia bagi tahu dah. Dia dah bagi tahu dah. Okay. Untuk data yang pertama ni, dia false. False maksudnya apa? Dia penuhi. Dia tak penuhi, maksudnya dia pergi kepada kondisi yang kedua.
Maksudnya ini dia tak penuhi. Maksudnya kalau anda kata ini dia penuhi di sini, dia dapat 3 markah, kemudian dia akan yang condition belakang tu dia takkan buat lah. Ada kata ni dipenuhi, dia tak ada penuhi, macam ni kan. Kalau kita seret, dia dah tahu dah. False. False pasal dia akan pergi condition yang kedua. Condition yang kedua, okay, true. Maksudnya, formula ni untuk murid yang pertama ni, dia akan dapat 2 markah lah. 2 markah. Okay. Kemudian yang ketiga tu, false lah, sebab dia dah buat yang tengah tu. So, maksudnya kita boleh tahu lah. Kita boleh tahu, kita boleh, sebelum kita enter tu, bila kita dah buat formula tu, kita boleh tahu dah. Okay, formula aku ni betul ke tidak? Okay, kita boleh tengok lah. Dia dah bagi membayang lah. Okay, kita enter. Okay, 2. Okay, betul lah kan? Sebab masa murid tu, satu, maksudnya satu, dia akan pergi ke sini lah. Maksudnya dia akan dapat 2 markah. Ya? Baik. Faham juga Okay. Kalau kita tarik, tadi. Kalau kita tarik tadi kan, tarik, dia dah ubah dah. Okay. Ya? Ubah kita lihat ya. Kita lihat ke sini. Tengok dia ubah. Dia punya reference tu dah ubah. Itu yang saya cakap tadi ya. Kita kena betul-betul reference tu betul-betul hati-hati ya. Sebab bila reference dah ubah, kita punya analisis tu akan salah lah. Okay. Tadi nampak tadi. Tadi mula-mula dia satu kan. Kemudian dia dah jadi ya. Sorry. Dia dah ubah kan. Tadi kan. Sebab saya gunakan saya jana ni data dummy ni saya gunakan random between tau. Ini pun satu cara lah cikgu nak dapatkan nombor rawak kan. Tapi nombor rawak ni setiap kali kita refresh page tu dia akan bertukar. So saya kena tengah bagi ubah bertukar. Saya kena right, 3. Kita ni sekali lagi Okay. Kemudian tadi kita nampak dia punya reference tu dah bertukar. Dah tunggu satu sel. So dah salah. So apa yang saya bagi tahu tadi, kita kena lock dia punya sel. Cikgu seret tekan F4 F4. Seret F4. Seret tekan F4. Baik. Kemudian dia takkan ke mana-mana dah. Situ je. Okay. Aku tarik. Dia masih lagi reference yang sama. Okay, dapat 3 markah. Betul kan? 3. Sebab dia 5. 5 sama atau besar 2, 3. Betul tu? Okay. Okay. Kemudian, kalau kita nak otomasi yang terus, apa yang kita buat? Kita perlu buat array formula. Array. Array formula senang je. Cuba tambah perkataan daripada syarat tu. Cuba tambah A, R, R, A, Y, F, O, U. Array formula, pembuka dan penutup. So, kita tekan, pop. Terus, jana. Kita sampai bawah. Itu sebab kita dah bagi limit sampai 21. Kalau dia akan buat semua lah dalam row tu. Ya, memudahkan cikgu lah. Cikgu klik sekali je dapat semua. Alright. Jadi harus cikgu boleh, nanti cikgu jangan risau. Ini nota ni cikgu make a copy, cikgu manipulate lah dalam situasi cikgu nanti. Okey, seterusnya kita pergi kepada sel ini pun sama juga. Kan aku pun 3.4 dah. Baru ni. Baru formula yang kelima ni. Ada lagi 15 minit je. Okay. So, jadi, kalau macam ni pula, ada nama murid dan juga grade dan juga subjek. Subjek. Subjek dia. Jadi, kita bersama juga, kita boleh pilih. Kalau macam ni kan. Kita nak lihat, ini penting ni. Pasal kadang-kadang kita bagi ujian kat murid. Kita bagi end of topical punya short test kan. Kemudian kita nak tengoklah dia punya cikgu murid tu punya prestasi kan. So kita nak susun kan, nak determine dia orang dapat markah berapa kan. So okay, jadi kat sini sini lah kalau kita nak determine dia orang punya markah kan, contohnya okay. So refer kepada saya nak katakan average score kan. Average score tu saya nak murid nak bagi murid tu A, B atau C lah kan. Berdasarkan kepada average score tu, apa yang saya buat? Saya buat gini lah. Saya pilih sel mana yang saya nak dia buat. Okay. Lebih maksud apa ni saya? Okay. So, jadi macam ni kan. Saya nak kita nak dia check, kita nak check untuk average score. So, kita bagi average score tu.
Okey, kemudian kena rafah. So telok, okey. Ni saya tak payah buat lah cikgu. Saya go through lah cikgu lah. Pasal cikgu dah tahu tadi kan. Tadi kita dah buat dah. Cuma ni nampak ni. Kalau ini kena betul-betul lah. Dia punya dia punya tanda ni atas sama dengan 90 A. And, atas atau sama dengan 80 B. Kemudian atas atau lebih besar lebih 70 C. Okey. Yang D ni apa benda cikgu? Yang D ni. Apa benda D ni? D ini ialah apabila ketiga condition yang ada sebelum tu tidak dipenuhi. Dia akan pergi D. Faham juga kan? So, ini pun cikgu boleh buat lah. Kalau anda kata cikgu punya markah, selang markah tu ada lagi, cikgu tambah lah. Cikgu tambah seterusnya. Boleh cikgu tekan enter. Dia akan generate lah. Generate. Okay. Kalau saya letakkan saya padam ni Padam ni. Okay. Alright. Sudah kita ambil ni. Kita ambil formula tadi. Wait. Jadi dia 85 kan. 85 dia tak sampai 90 lagi. Maksudnya dia kan GB. Dia akan pergi kepada yang hampir lah. Berhampiran dengan dia. Okay. Terus nak ulang masa juga saya cepatkan Okay. So, cikgu boleh manfaat lah. Array formula tu macam tadi array formula tu sebab kita nak automasikan supaya dia terus automatik kira satu row tu satu kolom tu. Kalau cikgu tak nak guna array formula pun boleh, tapi kali ni cikgu kena sama ada cikgu double klik dekat handler ni ataupun cikgu tarik dan select untuk data bawah. Alright. So yang bawah ni pula. Ini pun ada ni. Ini saya nak tambah point. Siapa yang dapat grade tu, saya nak tambah B. B plus. B plus lah. Kalau ada B plus, B plus, kalau C plus. Ni saja lah cikgu saja je. Okay. Ni cikgu boleh manfaat lah. Sama juga. Ni saya dah buat dah. Nanti cikgu boleh manfaat lah. Cikgu boleh try and error ya. Okay. Dan akhirnya, saya dah buat sini lah. Akhirnya, high achiever. Saya nak kumpulkan murid ni. Adakah murid ni high achiever ataupun bukan? Berdasarkan kepada markah yang dia dapat. Markah tu, average tadi. Saya berkata, anda kata dia atas 85, dia yes. Ataupun dia high achiever lah. Kalau bawah, dia belum lagi. Ataupun bukan lagi lah. Ataupun kata nak sedap tu, bukan tu tak sedap kan. Kita not yet lah. Not yet lagi lah. Gitu. So, ini saya nanti cikgu letakkan di sini lah. Dia copy kat sini, ni formula dia. Dia copy, Ctrl C, ataupun cikgu kat sini boleh. Okay. So, cikgu pergi kepada cell yang ni, achiever ni. Cikgu tekan enter. Okay. Bunyi kadang-kadang dia bertukar sikit dia punya tu. Dia punya font tu tak apa. Cikgu faham Alright. Okay. Maksudnya, dia uji daripada kita lihat pada sintaks dia. Okay. Dari formula. Dia tengok daripada ni lah row ni lah. Row O2 sampai O21. Kalau dia syarat dia atas 85, yes, ataupun not yet, ataupun no lah. Okay, nak cantik, saya suka log reference dia. Alright. Okay, so itu untuk if dan ifs. Nanti cikgu boleh try lah. Try di rumah lah. Alright. Kemudian kita pergi kepada lihat if dan if dah settle. Yang ke-6 lah. Yang ke-6 ya. Okay, kita pergi lookup. VLOOKUP. Ini data yang paling popular lah. Saya rasa ramai satu Malaysia cikgu gunakan VLOOKUP ni. Sebenarnya lookup ni ada banyak cikgu. Dia ada lookup saja, dia ada HLOOKUP, dia ada VLOOKUP. Yang terkini dia XLOOKUP.
Tapi apa, dia sama je semuanya. Kalau cikgu tahu satu, yang lain tu cikgu boleh explore dan cikgu akan cepat dapat. Okey, katakan saya dah ada data begini, ada data begini. Okey, so kita gunakan VLOOKUP. VLOOKUP ni apa dia punya um, apa sebab kita punya VLOOKUP tu. So VLOOKUP tu, V tu mesti vertical. Dia tengok data tu, dia baca data tu secara vertical begitu. Vertical. Ni maksudnya lah vertical, menegak kan. So kita guna VLOOKUP tu apabila kita ada reference dia, kita ada dia punya tu, kita ada dia punya search key, kita nak cari data murid berdasarkan kepada satu area data tu. Contohnya macam kita ada data IPDM, data IPDM banyak kan. Jadi kita nak nak go through satu pun susah kan. Jadi bila kita klik nama tu, kita kena wujudkan satu nama, kemudian kita refer kepada data IPDM tu, kemudian kita boleh keluarkan apa yang kita nak. Contoh kita nanti saya akan rincikan lah. Okey. Katakan di sini, okey. Saya kat sini situasi okey. Ada nama murid, create, aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3, total points. Okey. So, katakan saya nak look up ni search key dia. Apa search key dia? Kemudian range, index ataupun sorted. Mula-mula search key, apa benda kita cari. Kemudian dari mana data yang kita nak keluarkan? Tu range tu menunjuk pada table lah. Kemudian index tu di kolom mana? Di kolom 1, 2, 3. Kemudian is sorted ni biasanya dia akan kosong, true, kosong atau satu atau betul atau false lah. Okey. Betul di sini Okey. Saya nak dia search key dia yes. Kemudian mana yang dia nak tengok, dia range mana dia nak pergi. Dia pergi pada range ni. Kan Okey. Range ni. Ini range yang kita nak pasangkan dengan data tadi. Okey. Okey. Nampak je Search key dia yes. Okey. Kemudian dia punya range mana yang dia nak refer kan? Nak refer mana? Sini lah. Okey. Kemudian kolom mana? Indeks mana yang kita nak keluarkan? Indeks mana? Indeks yang kedua lah. Sebab kalau yes, saya kata point 5. Kalau no, point 3. So, kita nak keluarkan indeks ni, indeks sebenarnya kita nak bagi tahu kolom mana yang kita nak dikeluarkan sebagai output. Okey. Kemudian yang akhirnya false. Kenapa saya guna false? False tu dia kalau kita tengok is sorted Okay. Indicates whether the column to be searched, the first column of the specified range is sorted, or in which case the closest match for shared search key will be returned. Okay. Dia optional lah. Kalau false ni dia akan cari penghampiran. Kalau true, dia nak kena cari exactly lah. So anda kata tak ada, dia akan return error. Dia akan return tak ada lah. Dia tak boleh jumpa. So kalau mata tu contohnya yang bukan tak ada dalam ni kan, dia akan return rate the error lah. So nak selamat lah, untuk contoh ni saya guna false lah. False maksudnya dia akan guna penghampiran. Boleh faham juga? Okay, so kita lihat di sini kita buat tadi dah. Di sini kita tarik kan. Tengok ni 3 3 sebab apa 3? Sebab kita refer kepada ni no. Kita refer kepada saya ni dia no. No akan jadi 3. Boleh tengok itu gunanya VLOOKUP. Ataupun cikgu boleh juga buat reference tu, search key tu cikgu boleh lah guna nama kan. Biasanya kita guna nama dan kita keluarkan apa-apa. Tapi yang cikgu ingat, yang cikgu boleh tahu yang pertama ni search key dia. Yang kemudian ni apa yang dia perlu keluarkan. Okey. Faham juga? Kalau contoh saya nak buat, contoh saya buat nantilah. Sebab banyak lagi formula ni. Okey. VLOOKUP. VLOOKUP. Search key, range nak cari, apa susunan dia, apa indeks dia. Okey.
Uh, right. Contoh je gini contoh ini pula. Ni kita ada nama, ada grade, ada markah, ada average, ada grade. Ini grade ni padam lah Kita kata hide lah. Sebab grade ni menunjukkan kepada dia punya tu umur. Okay. So, kita lihat lah grade sebab ini grade sini Right. Okay. So, okay. Jadi kita lihat saya nak cari grade ni berdasarkan kepada average score tu apa huruf yang dia dapat. So kita nak mesti ada satu range untuk define markah tersebut. Kalau cikgu nak buat markah nak cikgu buat define di sebelah di sebelah data cikgu. Okey. Ini markah. Contoh markah 0 I 40 0 I 40 D 60 C 70 B 80 A dan 100 A grade. Okey. So kita buat okey. Kita mulakan, kita padam dulu array formula dulu. Okey. Baik. Kita buat satu-satu ni sebab dia okey. Okey, kita mula-mula buat So VLOOKUP. Okey. Kita nak tengok apa? Search key Search key kita lihat kepada average score. Alright. Average score tu Okay, kemudian kita apa dia punya tu? Dia punya range. Range dia tetap ini. Range dia ini. Okey. Lock siap-siap je. Lock siap-siap supaya dia tak lari. Dia takkan bila kita turunkan dia punya ke bawah, dia punya reference tu tidak akan turun ke bawah. Kemudian comma. Comma jangan lupa juga sebab mesti ada comma Comma ni penting create index. Kita nak keluar bagaimana? Kita nak keluar huruf kan? Maksudnya kita nak yang kedua. Ni satu, yang marker tu satu, yang grade tu dua. Maksudnya index dua. Okey. So, dan yang ketiga false lah sebab penghampiran Okey. Alright. Okay. So salahnya. Alright. Evaluation Okay. Problem. Okay, sorry. Saya response ke true Okay, true. Sorry. True lagi. True yang dapat betul Okay. So kita dah dapat dah sama dia kalau cikgu nak senang, cikgu boleh tarik, dia tarik juga. Tapi jangan tarik dia dah hilang dah salah tadi okey lagi, boleh betul lagi. Sorry, saya confuse Okay. So macam ni cikgu look dia siap look Q je bagi dia tak lari daripada kolom Q tu. Okey, tekan sekali je. Tekan bagi dia mana. Okey. Kemudian settle, cikgu cuba tarik. Boleh boleh tarik ataupun cikgu boleh buat array formula lah. Macam saya buat tadi array formula. Array formula. Dalam macam ni kita sebab kita nak dia bagi grade daripada Q2 sampai Q21 kan. Jadi kita double dot Q 21. Lalu kita nak dia absolute kan. So array formula lah. Array formula. Okay, buka. Terus ada. Kali kita satu klik je. Okey. Boleh juga tu array formula lah. Ini apa banyak kali kita guna ni website ada markah kita nak markah murid kan. Okey, kemudian komen ni pun ada ni kan. Ada. Ni komen ini saya refer kepada ni nampak ni komen sebelah tu ada TP tu. Jadi cikgu boleh explore nanti Okey. So yang seterusnya kita pergi pada XLOOKUP. Okey. So VLOOKUP ni apa dia punya kekurangan sikit lah. Kekurangan tak banyak pun. Kekurangan sikit je. Dia punya kekurangan dia kita punya range dengan index tu
range index yang kita nak keluarkan tu dia mesti berada di sebelah-sebelah. Contohnya kalau contohnya tadi kan, contoh grade ni kan. Grade ni ingat tengok dia U dengan V. Anda kata grade ni dekat X, dia tak boleh baca dah. Dia gitu dia punya syntax dia kan. Syntax dia. So anda kata apa, itulah dia punya kekurangan sikit lah. Okay, jadi dan kemudian ada keluar formula baru namanya XLOOKUP lah. XLOOKUP ni memang sangat-sangat powerful lah kalau banding dengan VLOOKUP tu. Sebab XLOOKUP ni dia akan tengok secara kanan, kiri, atas, bawah. Kita dah boleh bagi, kalau dia tak jumpa, dia kata error data dia tak jumpa, kita boleh returnkan not find ke missing kan. Contohnya saya ada data gini kan. Data ini grade macam tadi lah. Tadi. Okay. Contohnya, okay, kali ni kita guna XLOOKUP Okay, apa nak buat? Okay. Lihat Okay. XLOOKUP Okay, XLOOKUP ni dia punya sama je. Search key sama. Okay. Dia ada lookup range dia. Sama juga lookup range. Lookup range dia. Okay. Tapi dia ada result range. Maksudnya apa? Maksudnya dalam untuk result tu kita boleh bagi dia dalam bentuk range tau. Missing value pun ada. Missing value, mesh model, search model ni tak perlu, tak boleh, optional saja. Kita boleh klik lah untuk lihat penerangan ni kan. Okay. So, kat sini kan. Okay. So, contohnya kat sini, saya nak dia, kalau macam tadi, saya kena buat separate table tau. Dia macam kita boleh, kalau dia VLOOKUP tu, kita call dia dua tau. Kat sini nampak ni, 2. Kemudian, kat sini pun dia 2. Nampak ni. Kita ambil dua-dua kan. Jadi, untuk XLOOKUP ni, kita ambil semua terus. Nampak ni. Kita ambil semua terus. Ya. M2, kita ambil semua terus. Kita ambil 1 dan 1. Maksudnya dia tak perlu berada di sebelah-sebelah. Maksudnya kalau N ni berada di tempat lain pun tak apa. Sebab dia mesti range yang mana yang kita nak, range mana yang kita nak dia semak, range mana yang kita nak keluarkan. Okay. So di sini contohnya saya nak check I2 ni. I2 ni 85 kan? 85 ya. Okay. Kemudian dia akan dia nak check di mana? Dia check di sini. Dia check di sini. Kemudian kita nak return apa? Return di N. N di sebelah dia. Kemudian ada kita tak jumpa kita dah beritahu siap dah. Itu sebenarnya XLOOKUP ni. Dia macam if ada error kita boleh return kan. Kalau macam ni kita dah boleh siap dah. Kalau tak jumpa dia pergi missing. Okay, ini dia punya apa tadi? Missing value, mesh mode dengan research mode. Ni tak apalah. Ini nanti cikgu follow je apa yang saya tak buat kat sini. Saya dah buat okey dah. Cikgu follow saja. Okey. Anda kata contohnya kalau nombor tu tak ada, dia akan kita buat satu okey. Ada nombor tak ada. Okey, average pun tak ada. Tak patut jadi tak apa nanti saya ubah dia. Okey, tak apa. Ini kata tak ada nombor Okey. Sekejap Alright. So itu XLOOKUP maksudnya kalau kita guna XLOOKUP tu kita tak kisah. Kita boleh ambil apa reference ataupun range yang lebih besar, lebih jauh lah. Ya. Nanti cikgu Okey. Okey, baik Baik. Okey, itu kalau XLOOKUP. XLOOKUP Alright. Untuk TP pun sama, TP pun sama. Okey, macam cikgu tahu TP Saya kalau macam tadi, kalau VLOOKUP dia search range dengan index tu dia bisa sebelah-sebelah tau. Kalau tak dia tak function. Tapi kalau guna XLOOKUP ni nampak, saya refer kepada grade. Kemudian lookup range tu saya nak pergi prefer M, tapi saya nak range tu result tu yang di return balik dekat O. Maksudnya dia dah langkau N tu, saya tak mahu apa-apa kan. So mesti kalau ada cikgu berapa yang cerita segitu, dia gunalah XLOOKUP. Dia boleh pilih kita dalam table yang banyak tu dia boleh pilih. Dia nak di lookup di mana, di result di mana. Sangat mudah lah. Ya. Okey.
Itu untuk XLOOKUP dan VLOOKUP. Ya. Okay, cikgu sambung explore lah benda ni. Alright. Jadi dah pergi kepada XLOOKUP dan VLOOKUP. Okay. Jam dah pukul 46 minit. So kita pergi kepada yang seterusnya. Statistik lah. Okay. Count if dengan count if. Count if lah. Okay, sama je. Dua-dua sama je. Semua if tu ada dia ada kriteria satu je. Dia satu je. Kemudian count if tu dia ada banyak lah. Ya. Right. Kemudian okay. Dia data begini dia ada data gini. So ada buat nama murid, ada grade kelas dia, ada kelas name, ada sukan ya. Sukan, basketball, football, art club, music club, debate club, total activities lah. Okay. So macam mana kita nak gunakan count if ni? Ya. Count if ni pun satu formula yang penting jugalah di kalangan cikgu-cikgu. Contoh ni macam kehadiran murid kepada aktiviti co-curriculum lah. Ya. Okay. So kita nak kira murid ya yang murid tu nak kira dia berapa orang yang hadir. Ya, dia pernah hadir lah aktiviti kemudian sebelum tu kita lihat kepada dia punya tu lah, dia punya syntax ya. Kita lihat syntax dia. Okey. Apa dia range dia? Range dia apa kriteria lah. Okey. So kita nak lihat pada B2 H21. B2 H21. Ya, B2 H21. Okey. Ya, murid. Kalau kita nak ubah pun boleh sebenarnya di sini. Kita pilih pada nama lah. Senang kan? Kita nak pilih nama A2 lah. A2 kan. B2 okey. Baik. Right. Okey. Ini kalau kita nak kecilkan boleh D2 pun boleh kan. Kita tak payahlah ambil sampai kelas kan, kelas name dengan kelas tak payahlah. Okey. Right. Ya, ini G Okey. Alright. Okey. Maksudnya kan kita nak kira berapa orang murid berapa jumlah murid yang pernah datang lah. Misalnya, bukan macam tu. Kita kira, okey, berapa orang murid yang berapa orang kehadiran kan yang pernah datang pada first kali kan. Okey. So kita kira berapa orang yang hadir pada minggu tu kan. Okay. Pada sesi tu kita kira apa syarat dia? Ini range dia. Range dia kat sini kan. Kita lock dah siap. Kemudian kita apa kriteria dia? Yes. Maksudnya kita cari berapa yang yes kat situ. Kehadiran pada aktiviti begitu. Kita dapat lah. Alright. Ya. Okay, baik. Terusnya kita nak kira kita nak kira data yang sama juga. Ya. Kita nak kira yang murid yang daripada basketball ya, kita kira kata range ni kita guna count if lah. Count if maksudnya dia ada banyak range lah. Dia ada range, dia ada kriteria range 1, kriteria 1, kriteria range 2, kriteria 2. Okey. Kemudian kita lihat pada kriteria range 1. Range 1 tu maksudnya kita nak ambil mana? Kita nak ambil ni lah. Range 1. Range 1 ni kita ambil kat sini. Okey, kita nak lihat ke berapa orang yang hadir untuk berapa orang yang hadir untuk basketball. Kriteria dia yang kedua, dia daripada rumah Dragon. Okey ya, tengok. Yang pertama, kriteria dia hadir basketball. Yang kedua, dia daripada rumah Dragon. So kita select range dia D2, D21 untuk basketball. Kemudian range yang kedua ni betul-betul lah, kena betul-betul determine. Kita nak dia range yang mana. So kita nak dia pada kelas mana Cikgu boleh ubah. Cikgu nak ambil purpose name pun boleh. Cikgu nak ambil yang berkaitan boleh. Jadi saya ambil daripada kelas name lah. Okay, so nak kelas name tu yang Dragon sahaja. So maksudnya dia akan cari berapa orang yang hadir basketball daripada rumah Dragon. So kita tekan enter 4 orang. Dengan dia itulah kita dapat automasi terus lah. Ya. Alright. Itu count if. Ya. Okay. Sama juga. Ini pun sama.
Uh, kali itu kalau situasi co-curriculum lah. Ini kalau situasi markah dia. Kalau if saya nak cari murid yang, contohnya kita nak cari murid, berapa orang murid yang dapat markah 80. Berapa orang murid yang dapat markah 80. Okay? Okay. So, kalau anda kata cikgu ini secara semua lah. Kalau anda kata cikgu nak spesifikkan contohnya matematik saja kan. Kita math saja. Kalau if kita pilih math lah. And kita tarik dan lepas, tarik sampai bawah kan. Lepas. So, maksudnya ni 8 lah. 8 orang yang dapat math 80. 80 ke atas. Macam kan? Okay. Condition dia. Okay, itu kita tahu count if lah. Kalau cikgu nak buat untuk sains ke nak buat English ke, nanti cikgu manipulate dia template ni ya. Okay. Kalau count if lah, count if kita nak gunakan, okay, kita kira berapa orang yang dapat math atas 70 dan daripada rumah burung hantu. Ya. Jadi kita lihat. Okay. So, kita pilih mana dia punya kriteria range dia. Kita pilih math. Kemudian kita beri syarat dia, kriteria dia, syarat dia atas 70. Ingat cikgu mesti ada, inilah pembuka kata. Kalau tak ada pembuka kata ni, dia tak jadilah. Dia akan return error lah. Return error. Ya. Error Okay, ingat kita sebab ni kita katakan sebagai teks kan. Kita kena membuka dalam pembuka kata. Kemudian range untuk yang kedua, kita pilih ni. Kemudian apa syarat untuk yang range kedua tadi? Aus kan? Kita tekan enter. So 4 orang lah. 4 orang ni daripada rumah Aus yang dapat matematik atas 70. Alright. Ya. Boleh ya? Okay. Jadi itu untuk count if dan count if lah. Dia sama je lebih kurang, cuma if tu dia syarat tu banyak. Lebih dari satu. Alright. So kita lihat kepada table ni dah settle. Count if dan count if dah settle. Okay. Kita pergi kepada filter. Okay, filter ini pula untuk database lah. Filter query meaning untuk database. Okay, kita lihat kepada filter. Okay. Settle. Okay. Okay, sabar. Minum sebentar. Okay. Katakan saya ada data Azbi ya. Data dalam table ini ada nama murid, ada grade dia, kemudian ada nama kelas dan juga subjek-subjek yang murid telah daftar untuk tahun semasa lah, untuk tahun baru ni kan. Untuk sesi perkuliahan baru ni. Ya, kita nak asingkan murid ni kepada kita set lah, kita nak filterkan pada buat apa. Kalau saya tadi count if tu dikira. Sekarang ni kita nak paparkan data tu, tapi berdasarkan kita nak paparkan dan nak papar saja berdasarkan benda filter tersebut. Okay, contoh contohnya di sini. Okay, filter. Kita lihat kepada syntax dia. Okay, syntax dia range. Pertama ni saja range. Range itu ingat range mesti dalam bentuk table ke dalam dia satu ruang satu database data lah. Array pun range kan. Okay. Condition 1 apa condition dia. Okay. Dan ingat dia mesti wajib ada satu range, satu condition. Untuk tu yang seterusnya dia terpulang lah. Dia ini optional lah. Ya, optional saja. Okay. So yang pertama sekali contoh saya nak filter data dia keseluruhan data lah. Keseluruhan data daripada A2 sampai D9. Ya, A2 sampai D9. Okay. Itu data yang kita nak, data keseluruhan bukan data yang kita nak dia saring tu. Ini keseluruhan data. Nah, yang sebelum tu juga cikgu pilih A2 tau. Sebab kalau pilih A1 dia masuk dengan header sekali. Nanti tak betul. Ya. Okay, kemudian cikgu pilih A2 sampai A9. Ya. Okay, sebab kita punya had tu nampak ni. Daripada sampai 9 kan. Kalau cikgu tak nak nombor pun tak apa. Kalau cikgu data cikgu terlalu besar, dia tetap pilih je kan nanti. Tapi sebab kita ada table bawahnya dia kan. So nanti dia akan ganggu keputusan. So kita pilih di 9. Alright. So ini yang kita nak dia check lah. Okay, berdasarkan berapa?
berdasarkan kepada grade. Grade ni, okey, apa yang syarat yang saya nak? Grade ni maksudnya mesti 8. Mesti 8, tak boleh yang lain. Okay, so dia akan paparkan murid yang grade 8 daripada data tadi. Dan dalam masa sama dia akan paparkan ke semua sekali. Kita nak tapis berdasarkan the grade saja. Okey. So yang seterusnya, anda kata saya nak filter data yang sama juga. Tapi saya nak pilih nak filter dia berdasarkan kepada class name dia, house. Maksudnya ini saya ubah pada house lah. Ingat kalau teks cikgu kena ada pembuka dan betul kata kalau cikgu tak buat pembuka tu dekat return error. Dekat return error. NA. Tak ada no macam for in the filter evaluation sebab dia tak boleh nak define. Kita kena kalau teks kita kena pembuka dan penutup kata gitu. Alright. Okay. Di yang lain ni ni bersama okey, ini table markah pula kalau ada subjek score dengan grade lah. Grade ni grade markah dia. Okey, kita nak filter dia. Kita nak filter berdasarkan saja matematik. Betul okey. So okey, kita filter kita pilih keseluruhan data yang kita nak disaring. Okey, berdasarkan kepada apa? Okey, sekarang ni kita ada buat tambahan dia berdasarkan kepada math, dia bisa pilih math dan dia nak pilih dia B. Berapa orang math? B, berapa orang yang math dan B. Okey. So, kita buat gitulah. Kita pilih ni, ini range untuk dia nama dia range untuk condition dia, condition 1 dia. Condition 1 dia mesti math, condition 2 dia mesti B. So, enter. So, dia akan pilih subjek math dan B. 85 pun B lagi dah. Patutlah A lah kan. Okey. Seterusnya, dia kata, saya nak filter data yang sama. Okey. Condition dia ada dua. Satu dia mesti sains. Dan markah sains tu mesti atas atau sama dengan 70. Okay. So, G2, G11 ni sains. Sains kan. Kita boleh sains. Dan dia mesti skor tu mesti atas 70. Cikgu tanda ni mesti ini tanda tambah dia besar dan sama dengan. Maksudnya 70 pun masuk sekali. So, kita tekan enter. Okay, cikgu boleh dapat dua lah. Kita punya filter, kita boleh filter berdasarkan dua. Satu sains. Sains. Dan satu lagi, kita nak atas 70. Okay. Nanti cikgu explore lagi. Anda kata nak masuk grade pula kan. Dia kalau data tu banyak je cikgu dia kalau data tu banyak memang sangat-sangat bantu lah. Macam cikgu sekolah yang ramai murid kan. Jadi kurikulum dia orang dah pilih kelab mana kan. Kita lihat kepada tengok tak filter berapa orang yang masuk pengakap, berapa orang masuk belasik merah kan. Kita boleh filter lah. Kita untuk data yang besar-besar kan. Macam ni kecil. Yang sikit-sikit ni kan tak payah buat filter pun tak apa kan. Ini contoh lah untuk bantuan cikgu untuk buat filter untuk data yang besar. Alright. Dah selesai lah untuk filter. Dan kita pergi kepada dekat 10 dah habis kat sini lah 10. Anis nak teruskan lagi ke ataupun masa tajuk 10 dah 10 dah ni. Ke macam ni? Boleh. Boleh je. Nak teruskan pun boleh ataupun nak kita buat sesi kedua ke? Macam tu. Boleh. Kena penonton rakan-rakan yang di dalam talian pada pukul 4.20 dah saya tak kisah. Saya boleh teruskan. Teruskan. Okey. Teruskan. Habiskan 10 Okey, teruskan. Boleh lagi ni. Okey, dua. Okey, baik. Yang ni Curie. Yang dua ni Curie. Alright. Nanti kalau ada persoalan bagi tahu ni saya. Okey. Curie ni formula yang sangat-sangat best lah. Sangat-sangat berguna lah. Sebab macam tadi kita lebih kepada regular expression dia. Kita ada lebih besar sama dengan ada condition kita kena dia rigid tapi Curie ni dia agak menarik lah. Sangat-sangat menarik lah. Kita tengok macam ni. Okey. Biasanya cikgu akan ada beberapa worksheet yang cikgu kumpulkan dalam satu.
macam markah ke apa ke kan. Data dia ada 3 sheet yang berbeza kan. Cikgu dah kumpulkan bersatu. Kalau cara biasa kita cari, kemudian apa? Tekan copy, kemudian kita paste. Okay. Apa masalah kat situ? Dia tak dynamic. Kalau cikgu ada tambah data, contohnya kat data satu cikgu tambah nama, kat dah combine ni, cikgu tak, nama tu takkan keluar. Kan? Cikgu tambah kat sheet yang kedua, nama tu tak ada lah dalam combine. Cikgu kena buat balik. Jadi letih kan? Jadi kita punya kerja tu tak simplify. Okay, so kita boleh gunakan query untuk kita gabungkan tiga data ni, tiga dalam sheet yang berlainan ke dalam satu spreadsheet yang kita kata macam meja dia lah, nak combine sana. Okay, so to start, ini nak kena tunjuk kat ni. Okay, so saya padam balik. Okay, supaya kita mula sama-sama ni. Okay, so tengok Okay, so kita lihat kita gunakan query. Kita gunakan query. Kita kata dia hilang lah. Okay, kita gunakan query Query. Tab. Okay, query ni dia apa dia punya syntax dia? Syntax dia data. Data tu kat mana kita nak? Kemudian apa yang query dia? Apa dia punya persoalan dia? Kemudian headers. Headers tu optional lah. Okay, kemudian query. Okay, yang pertama, kita ingat kita mesti letak pembuka benda betul. Okay, query Right. So, kita nak ambil daripada data dari mana? Data daripada satu dulu. Data dari satu dulu. Okay. So, data 1, A2 di 11. Faham juga macam mana kita buat Okay. Kita ulang balik lah. Yang ni kita buat. Ni kita ambil ni. D2. Sorry. Okay. Ini kita kat sini. Kita pergi kepada sheet yang data satu tu. Kita tarik dan seret je. Oh, ini. Okay, tak apa. Sekejap Okay, data. Okay. Oh, tak jadi kan. Kita tulis sajalah. Okay. Data di satu A2 di 11. A2 di 11 ni kat mana cikgu? Kat mana Kita tengok kat sini. Kita nak copy A2 di 11. Okay, sebab kita dah ada tajuk ni, kita copy lah. Tajuk ni kita buat sama. Kita ambil data A2 di 11 lah. Okay. Alright. So, kita dah ada di yang pertama. Okay. So, kita lihat sebab dia ada 3 sheet kat situ. Okay. Alright. Okay. Sorry cikgu Sorry. Baik sikit Okay. So, kita ada sini. Okay. So, alright. So, kita nak dia ambil daripada yang kedua pula, kita letak ni, tanda semicolon ni. Okay, kemudian kita pergi kepada data yang kedua. Data yang kedua. Data dia tu sama je. Di sebelah. Alright. Data dua juga Data pada sheet kedua. Sama juga range. Kemudian kita semicolon lagi. Kita pilih data yang ketiga pula. Okay. Yang ketiga. Okay. Okay. Okay, sekarang ni dah panggil lah ketiga data ni. Okay. So, kemudian kita lihat query. Apa kita nak? Kita nak dia dia type data lah. Kita nak copy data tu.
Kita buat apa? Kita tulis select. Okay. Kita copy data juga. Kita copy masa dah habis, masa dah nak 4.30 kan. Okay. So, okay, nanti kita beritahu lah apa yang saya buat kat sini. Okay. Saya repair balik data ni, ada tu. Jadi pula. Oh, jangan risau. Okay. Right. Okay, apa saya buat kat sini? Okay. Kita nak beli sikit-sikit ni lah. Okay, tadi saya ambil data daripada sheet data 1. Kita bagi range dia kat sini, A2 di 11. Kemudian kita ambil daripada data 2, A2 di 11. Kemudian kita ambil data 3, A2 di 11. Okay. Dan query ni bestnya kita boleh bagi ayat. Kita boleh dia punya regular expression dalam bentuk ayat tau. Jadi select tanda asterisk ni maksudnya kita nak pilih semua data. Okey, kemudian kalau kita tak ada benda ni kan. Kalau tak ada benda ni, okey. Kita tengok macam ni. Dia macam dia tak copy tau. Dia tak kalau contoh instance Y macam dia apa? Dia ambil white space banyak antara data tau. Jadi kita kena letak kat sini. Where column 1 is not null. Maksudnya kalau dia kosong, dia takkan copy lah. Dia takkan copy. Kalau dia nak pesen je cikgu kan, kalau cikgu tak guna, tak ada ayat is not null ni, maksudnya kalau data satu tu dia akan copy semua ni. Dia copy semua habis-habis ni. Maksudnya nak pergi kepada combine tu, nak pergi data 2, panjang lah. Dia punya page tu akan jadi panjang. Dan data 3 pun akan jadi lagi panjang lah. Dia faham Wah, saya belajar jam-jam ni. Apa hal ni? Okey. Itu untuk kita gabung data lah. Gabung data. Okey. Alright. So, kita tengok Ini tanda ni sebab kita dalam bentuk array dalam bentuk array. Okey. So, lihat ada kata betul data 1 John Smith sampai Sarah William Kita lihat John Smith sampai Sarah William. Okey, data 2 Emily Johnson dengan Stephen Jones Jadi Emily Johnson sampai Stephen Jones Mana Stephen Jones ni? Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga Olivia Moore dengan Jonathan Martin. So, jadi dah. Olivia Moore dengan Jonathan Martin. Okey. So, ini cara kita kalau kita nak gabungkan data daripada berapa sheet dalam satu sheet yang major lah. Boleh cikgu Cikgu guna je dia. Cikgu nanti cikgu ambil je rumus ni. Dan cikgu sesuai lah dengan keadaan cikgu. Okey. Jadi itu untuk teori. Okey. Kemudian yang akhir sekali teori ni kan. Alright. Okey. Dan teori ni pun kita boleh juga gunakan dalam situasi kita nak buat tapisan, nak filter. Dan menarik juga. Kalau tadi kita boleh filter dan query pun boleh juga. Contoh kita ada data ni, data murid, grade, class name dan markah untuk saja math, science, English dan average score. So kita nak guna query untuk kita tapis untuk kita keluar data segini. Contohnya saya nak keluarkan saya nak murid yang mana kelas dia daripada kelas yang umur dia 10 lah, umur 10. Macam dia tak buat. Okey, untuk query untuk query. Okey. Jadi query yang pertama data tu menunjuk kepada semua data yang ada kepada kita tu. Okey.
Dan salah satu housekeeping yang elok lah untuk kalau kita ada database yang banyak kan, kita namakan. Kita pilih semua data yang kita ada tu, kita namakan. Kita pilih dan kita tekan format name range. Kita bagi name range dia. Kalau saya ada dua name range kat sini. Sangat-sangat menarik lah sebab kalau kita nak gunakan benda tu, data kita guna range tu berkali-kali, kita boleh gunakan name range sangat memudahkan lah. Okay. Contohnya saya nak tapis berapa murid daripada grade 10 lah, grade 10. So, apa yang saya buat? Okay. Saya query. Okay, query data ada mana? Data ada dia. Data dia. Kalau tidak, cikgu tekan. Kalau tidak, kita kena pilih macam ni lah. Kita kena macam ni. Pilih secara manual kan. Secara manual. Okay. Kan. So, dengan ada ni kita dah dapat name range, kita dah boleh pilih lah data satu. Alright. So, select. Dia mesti buka kata. Dia mesti ada kata select. Select strict ni maksudnya select semua. Select semua data. Okay. Kemudian, apa syarat dia? Syarat ni mesti dia where tau. Dalam query ni mesti where. Where B. B tu apa? B itu ialah kolom B lah. Kolom B ni. B sama 10. Okay, 10 ni teks kan. Untuk query, kalau teks, kita kena ada single, permukaan yang single tu. Single kan. Okay, dan tutup. Tadi kita dah buka kat sini. Kita tutup. Dua. Okay. Kemudian, common ni satu. Satu tu kalau kita punya data tu ada header. Kalau tak ada header, kita buat kosong. Kata kosong, atau satu. Okay, kalau sini ada header satu lah. So, dia akan tapis. So, dia akan keluarkan semua data yang memenuhi bahawa yang grade 10. Yang lain tu dikod. Okay. Anda kata, cikgu tapis lagi. Cikgu nak keluarkan beberapa data saja. Cikgu nak keluarkan data nama murid A, kemudian grade B, kelas name C dan D. Untuk maths saja. Di mana maths tu mesti sama dengan atau lebih daripada 70. Kan? Kita tapis kan? Okay. So, apa yang kita buat? Data satu, select. Select A, B, C, D. D tu, kita buah dia punya tu. Dia punya syarat dia, lebih besar atau sama dengan 70. Okay. Dan kita boleh buat banyak syarat dalam satu expression tu. Dan saya nak 70 dan daripada kelas Eagle sahaja. Eagle sahaja. Jadi kalau cikgu tengok dia beza daripada filter. Yang mana filter tu dalam bentuk rigid dan dia macam mana dia structure dia kalau student dia mudah, dia lebih API dia menuliskan dia dalam bentuk wording kan. So memang menarik lah. Okay. So kita pilih 70 kat atas dan Eagle saja. Okay, selesai. Eagle Alright. So okay. Contoh sini lah. Kita ada buku kan. Kalau ada yang cikgu yang GPM kat sini kan, kita buku ada student ID, ada tarikh peminjaman, ada tajuk buku dan juga genre dia. Okay. Kita nak pilih, kita nak keluarkan. Okay. Tadi data satu, ni saya namakan data 2. Okay. Kita nak pilih M. Kita nak keluarkan M. M tu apa? M tu genre dan kita nak suruh kira M dan group by M. Maksudnya dia kira berapa buku berdasarkan pada genre dan dia akan groupkan genre tu. Maksudnya kalau genre tu tak ada group yang berulang yang ada buran. Maksudnya dia akan groupkan. So, kita akan habis hasil je. Okay. Children's literature ada 3. Maksudnya apa 3? Maksudnya 3 yang diminjam macam ni. Nampak? 3. 3 itu Okay, yang lain tu ikutlah. Okay. Dan kemudian, anda katalah kita nak tapis, kita nak dapatkan data, dia berdasarkan kepada tajuk buku dan juga berbilangan buku. Dan kita nak dia paparkan secara menurun descending. Descending dan kita nak kira 5 data je. Okay, so maksudnya data 2, select L. L tu apa? L tu tajuk buku kan, group by L. Dia kita groupkan by L, group tajuk buku tu, group order by count L. Maksudnya dia akan kira count L, dan kita akan keluarkan 5 yang ke bawah lah, descending 5 ataupun ascending lah.
Maksudnya descending ataupun descending sama je. Okay. So kan dia akan tu lah. Dia akan keluarkan tajuk buku dan 5 yang secara descending lah. Okay. So yang seterusnya kat sini cikgu boleh nanti cikgu manipulate lah. Cikgu boleh tukar ascending. Ascending kita cikgu nak tukar ascending kan. Ascending. Yang keluar juga lah. Okay. Ni ke cikgu nak order by genre ke cikgu buat lah nanti. Nanti cikgu manipulate lah dah letak kat sini. Okay. Contohnya kita nak saring murid. Okay. Dekat sini kan. Dekat sini pun. Okay. Saya nak murid tu. Saya nak pilih murid tu. Dia tarikh pinjaman dia. Borok date dia. Borok date dia. Dia atas daripada 14/2. 14/2 kan. 14/2 kan. Okay, ini banyak. Kita nak atas daripada 14/2 berapa orang pinjam? Okay. Okay, jadi daripada 14/2 berapa orang pinjam dan tajuk buku dia. Tekan. Okay, dia kan beritahu. Nampak dah borok dia. Atas daripada 14/2. Semua sekali. So kita boleh lah. Senang lah kita nak tracekan, kita nak keluarkan filter data-data tersebut berdasarkan pada kriteria yang kita nak lah. Okay. So kita dah sampai lah kepada akhirnya dah pukul 4.37 dah lama dah. Okay. So jadi saya rasa itu saja question saya. Sebenarnya dah lebih daripada 10 formula pun. Okay. So saya kembalikan semula kepada Anis lah. Cikgu Anis lah. Kalau ada sesi QA ke apa ke. Teruskan. Ya, okey. Baik, ada beberapa soalan lah. Kita tengok balik ya. Okey. Soalan pertama. Daripada Cikgu Jamiah. Kalau nak gabungkan data dari fail yang berbeza, boleh ke? Okay. Kalau nak gabungkan data dari fail yang berbeza pun boleh. Kita guna import range. Guna import range. Nak ajar import range tu. Nantilah kita aturkan sekali lagi ni. Kita ajar import range pula. Import range tu pun benda yang yang menarik kan tu. Import range kita boleh gabung dengan query. Dia kan kita boleh ambil data yang daripada sumber yang berbeza. Daripada orang lain ke kita boleh. Cikgu boleh cari pasal import range. Alright. Itu advanced level lah kot kan Cikgu Razif. Lepas ni kita boleh tak ada masalah. 10 kali pun datang pun tak ada masalah Cikgu Razif. Okay, so macam mana simpan bahan ini jadikan rujukan. Okay, bahan ni saya ada letakkan dalam description dekat bawah ni lah, bawah YouTube ni kan. Jadi YouTube video ni nanti boleh tengok balik lah kat situ ya. Nak save bahan macam mana ya Cikgu Abi, ada lagi tak sekarang? Macam mana nak save bahan? Save bahan apa Cikgu Azif? Bahan save cikgu. Yang saya begini kan, kalau menunjuk saya bagi ni cikgu tak payah save. Cikgu cuma nanti cikgu buka tu sebab saya check as viewer. Jadi dan nak kalau cikgu nak ubah apa mesti cikgu nak edit kan. Jadi cikgu tekan nanti cikgu pergi file, cikgu make a copy lah. Cikgu make a copy. Ataupun download cikgu make a copy. Download pun boleh. Cikgu make a copy senang lah. Bukan dia akan ada dalam drive cikgu nanti. Cikgu manfaatkan dalam benda tu. Ya, boleh? Okay, seterusnya. Permintaan ni Cikgu Razif. Kalau ada video pendek-pendek tentang satu-satu formula ni memang bagus ni. Satu-satu, step satu tu. Boleh. Kan? InsyaAllah. Saya pun nanti insyaAllah saya buatkan yang pendek-pendek insyaAllah. Satu-satu tu. Cuba ini sekadar untuk membangkitkan minat cikgu dengan Google Sheet ni. Betul. Seterusnya, contoh boleh edit. Tadi dah bagi tahu dah cikgu make a copy, cikgu edit lah. Make a copy je kan. Make a copy cikgu edit lah. Manfaatkan. Ya. Okay, sama juga yang ni. Salinan Google Sheet formula tadi sama juga make a copy. Make a copy sebab Cikgu Razif sekarang buat view only rasanya kan. Lepas ni klik pada file, klik pada make a copy, lepas tu cikgu boleh gunalah. Cikgu Razif halalkan ya Cikgu Razif. Gunakan, sebarkan benda tu, kongsikan kawan-kawan sekolah. InsyaAllah. Ya, okey Cikgu Laura. Okey insyaAllah. InsyaAllah ya.
So Ha. ramailah yang hadir pada petang ni ya. Okey. Okey, ada soalan cikgu? Kalau saya nak pilih senarai nama dan nombor kenalan dari maklumat yang banyak untuk dicetak. Kalau saya nak pilih senarai nama dan nombor kenalan dari maklumat yang banyak untuk dicetak. Okey, maksudnya cikgu nak paparkan, ni cikgu boleh guna query lah. Maksudnya kita ada data tu banyak, maksudnya ada kolom yang banyak kan. Jadi cikgu query tadi, cikgu select data keseluruhan tu, kemudian cikgu select kolom mana yang untuk nama dan kolom mana untuk nombor kenalan. So dia akan keluarkan lah nama-nama dan kenalan saja. Guna apa? Cikgu Nur Azila di mana apa? Di manakah? Mana apa? Okey, okey baik. InsyaAllah Cikgu Razif halalkan, tak ada masalah pun. Cikgu Rosmawati request lagi untuk video topik tu. Okey. Sebenarnya kan untuk pengetahuan Cikgu Razif lah, ini antara kali pertama yang view ni mencecah 1,000 view, okey, sepanjang live langsung lah. Okey, terima kasih semua. So link kehadiran setelah saya letakkan, saya harap semua dah bagilah link kehadiran ya. Okey, mudah cari, okey. Semua dah isi link kehadiran. Saya akan tutup dalam masa 5 minit saja lagi. Okey, sebab ramai sangat tu. Ramai yang dah share link dia. Okey, baik. Sebelum saya tamat, Cikgu Razif ada apa nak lagi? Okey, Cikgu channel dia. Boleh ke formula tu? Boleh. Formula tu cikgu boleh guna terus, cuma nanti sesuaikanlah data dengan data cikgu. Dia punya column, dia punya row, dia punya set reference tu kan, yang cikgu sesuaikan. Jadi sebagai akhir kata, terima kasih kepada Cikgu Ani atas kesediaan pelawaan kepada saya. Jadi insyaAllah lah, lepas ni kita boleh buat lagi. Boleh buat bersiri-siri lagi kan. Sebab Google Sheet ni bukan, dia memang orang takut sikit lah kan nak guna kan. Sebab dia susah lah apa kan. Tapi sebenarnya tak susah kan. Bila kita dah dapat dia punya cara tu, kita boleh buat manfaat dia banyak lagi. Okey, jadi cikgu ambil soft copy yang saya sharekan tadi, cikgu manfaatkan ya. Jadi semoga cikgu sesi bertanya menjawablah persoalan cikgu dan memudahkan cikgu lagi. Jadi kita akan jumpa lagi. Terima kasih kepada Cikgu Anis. Okay. Cikgu Razif tu Cikgu Siti Haja tanya, sorry di mana file? Okey, saya dah tunjuk dekat atas tu kan. Boleh klik pada file atas tu. Tutup Cikgu Aziz buang dismiss tu. Okey. Buang dismiss buang dismiss tu. Okay. Ya. Yes. Okey, file dekat situ cikgu. Tunjukkan. File, make a copy. Make a copy ni. Cikgu bila make copy tu, dia akan terus keluar, dia akan keluar copy macam ni kan. Copy macam ni, nanti cikgu rename lah. Cikgu rename lah apa yang cikgu yang sesuai dengan cikgu kan. So, cikgu tekan make a copy. Okey, itu caranya. InsyaAllah kita akan jemput lagi Cikgu Razif, USCP, PPD Kintasatan. Terima kasih berbesar hati memenuhi undangan yang tak seberapa ni daripada USCP, tapi sebenarnya macam ni, kita akan buat kolaborasi lah Pak, daripada semua USCP, insyaAllah USCP di negeri Perak. Jadi ini adalah usaha kami untuk membantu cikgu-cikgu, bukan saja cikgu-cikgu saja, pada pelajar lagi sebab kita guna Google. Bila kita guna Google ni sebenarnya open pada semua, walaupun dia seorang pelajar ke, walaupun anggota kumpulan pelaksana sekalipun, kerani ke, pentadbir ke, akan menggunakan Google juga akhirnya kan. Jadi inilah usaha kami untuk bagi peluang pada cikgu-cikgu ataupun semua di luar sana untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang aplikasi Google ni lah. Jadi Cikgu Razif, izinkan saya sikit je masa untuk saya promote pada hari esok. Okey. Jadi pada esok hari pukul 11 pagi kita ada perkongsian yang kedua daripada daripada Encik Arif, yang mana beliau akan berkongsi mengenai, sekejap ya, saya terlupa tajuk dia. Saya tengok pada saya punya
saya punya ni channel saya mengenai kuisis menarik bersama Google Classroom. Ini menarik ni. Google kuisis menarik bersama Google Classroom bersama dengan Cik Arif, trainer dan juga entrepreneur. GCT juga, rakan GCT juga kita, Razif, memang sama-sama kita juga dalam kumpulan yang sama. Jadi beliau akan kami akan mulakan pada pukul 11 pagi pada esok hari 24 Februari esok. InsyaAllah kita akan berjumpa pada esok hari. Okey, last daripada Cikgu Razif. Saya terima kasih kepada Cikgu Anis, terima kasih kepada warga pendidik yang ada pada sesi ini, dan semoga kita jumpa lagi. Dan bahan tadi cikgu try and error tu, insyaAllah kita akan ada manfaatnya. Okay, terima kasih Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada esok hari insyaAllah pada jam 11 pagi. Bye-bye. Assalamualaikum.